Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita Maqalat Asri, teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai sirah oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Kita masih dalam bahagian pertama, studi perbandingan tentang konsep kekhalifahan sebagai warisan kepimpinan Islam. Kita bincang bab sejarah tapi ada kait dengan kepimpinan fiqh jugalah, kait juga dengan akidah dan perbincangan dia dah. Gitulah dah. Dia sebenarnya saling berkait. Kita tak boleh lagi lah ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu fiqh ni kadang berkait ya. Cuma untuk peta khusus tu ya pecah-pecah tu supaya nampak, supaya mudah pembahagian. Tapi di segi hakikatnya kalau kita bincang akan sentuh sikit sebanyak ni. Begitu juga orang bincang masalah boleh beramal dengan hadis dhaif ni. Secara umumnya dia tidak gitu dan tidak semudah tu. Banyak juga bunyi je beramal dengan hadis dhaif tu boleh, setengah-setengah tu dikatakan boleh, tapi masuk dalam lapangan akidah ni. Masuk dalam lapangan i'tiqad, keyakinan dan fiqh ni. Yang memerlukan pada dalil yang sahih, yang kuat untuk keyakinan. Jadi adalah benda-benda kena berhati-hati, tidak semudah yang disebut lah. Okey, sekarang ni kita nak masuk lah, kita bincang habis dah khalifah khasah, khalifah rasyidah ke apa dah. Dah, lepas tu khalifah khasah muntazimah dan khasah muntazimah dan khasah ghair muntazimah dah. Jadi Ali radhiyallahu anhu tu khasah ghair muntazimah ada dia dah. Khalifah Rasyidin ni lebih luas lagi daripada itulah yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Cuma ni hadis ni tak bagi sini kita tak jumpa 12 khalifah dah, 12 pemimpin. Setengah tu Syiah pun guna dah, tapi nak jabui 12 pemimpin tu bukan imam guna dah, khilafah dah, khalifah pengganti dah. Jadi pemimpin atau ketua Islam ni yang dipimpin, dia dibimbing sehingga kan dia tidak jauh lagi lah. Okey, tak apalah. Tu perbincangan khalifah dah. Kita nak masuk pula khilafah dan imamah, perbincangan beza antara khilafah dan imamah Syiah lah, pasal pertentangan besar lah, sehingga imam Syiah ni menjadikan imamah tu satu keyakinan dan akidah mereka dah. Khilafah pun kita jangan over lah, jangan jadi pos Syiah. Ada setengah-setengah, termasuk Imam Hasan al-Banna pun memasukkan bab khalifah ni dalam bab akidah juga dah. Jadi kadang-kadang melampau juga dah. Betul lah. Secara umumnya wajib dah. Secara umumnya wajib dia ada satu pemimpin untuk seluruh umat Islam dah. Tapi untuk menyatakan dia masuk dalam bab akidah tu dia mudah disalahgunakan sehingga mudah pelaku kafir mengkafirkan ataupun over lah, melampau dah. Yang pentingnya sekadar mampu lah khilafah ni kena usaha supaya ada satu kekuatan, satu penyatuan umat Islam sehingga satu khalifah dah. Tapi kita tak boleh tak buat, maksudnya tidaklah rigid. OIC boleh digunakan. Dah, apa-apa pun boleh digunakan supaya orang Islam ni bersatu dah. Sistem, cara, bagaimanapun sentiasa berubah mengikut zaman dah. Pola ni lah demokrasi berparlimen dah, raja berperlembagaan dah. Benda tu berubah walaupun dengan campur tangan British asal, tapi kita mesti berterima kasih juga dah. Tak boleh kita kata ni sistem perlembagaan kapi lah, mudah-mudah kapi jangan. Dengan itulah masih dijaga Islam ni tidak seperti Indonesia. Indonesia walaupun tidak ada campur tangan British ke Belanda ke tak. Tubuh negara dia bebas, dia perang dengan Belanda sehingga dia merdeka. Tapi dengan kemerdekaan cara perang tu habis raja-raja terhapus dah. Dan tidaklah jadi negara-negara dia lebih teruk cara Islam tu dah. Dia tidak jaga mengikut undang-undang dia, Pancasila ke apa, tak jaga lah agama, tidak seperti Malaysia dah. Dia merdeka dengan air mata darah ni. Indonesia ni perang Belanda ni baru sampai ke merdeka. Tapi raja terhapus juga. Tempat kita dengan lemah lembut lah, dengan perbincangan ke apa, raja ada dan mahkamah syariah pun ada lah. Semua sivil tu lah ia jenayah. Kita tak jadi payah sikit, mahkamah syariah tak boleh nak payah nak buat hukum jenayah. Kerana ada hukum jenayah ni dalam sivil, gitulah masalah ni. Tak apalah, tu cerita tentang
perkara luar lah. Kita nak masuk dalam buku kita ni, khilafah dan imamah. Khilafah lawan versus imamah lah. Khilafah, imamah dan imarah dalam konsep Ahlussunnah seperti disebutkan dahulu adalah sama saja. Imamah kita ni sama lah. Cuma imamah Syiah tu lain lah. Oleh itu, seseorang pemimpin agung negara Islam dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah ni boleh dipanggil khalifah, ataupun boleh dipanggil imam pun boleh, ataupun Amirul Mukminin, ketua orang beriman dah. Amirul Mukminin pun boleh dah. Tetapi khilafah dan imarah tidak mempunyai tempat dalam konsep Syiah. Syiah ni boleh habis. Khalifah ke imarah dia pakai bubuh imam terus dah. Imamah terus dah. Seseorang imam tidak boleh dikatakan khalifah atau amir kerana imam di sisi mereka, di sisi Syiah ni adalah seorang yang dilantik oleh Allah SWT terus. Bukan orang lantik, bukan masyarakat lantik dah. Tapi Allah SWT yang melantik imam ni. Dia telah ditentukan oleh nas dan mesti jadi i'tikad, keyakinan. Tolak kan dosa ke kafir gitulah nah. Imam mengikut Syiah lah terpelihara daripada dosa dan kesalahan pun terpelihara, serta terpelihara daripada kelalaian pun terpelihara dah. Dia beratlah jadi Allah ketuhan tu. Imam Syiah ni, imam daulah dia. Di samping itu wajib ditaati pula dah. Okey, syarat-syarat dan alamat yang perlu ada pada imamah. Ini Syiah lah dah. Pertama, tidak akan mati sebelum ia berwasiat tentang penggantinya. Mengikut Syiah mesti berwasiat, mesti ada penggantinya. Boleh tak boleh lah, mesti ada dah. Bahasa bagi dia akidah dah, keyakinan. Yang kedua, terdiri daripada cucu cicit seorang imam. Anak keturunan Nabi, cucu cicit dia bukannya orang lain dah. Yang ketiga, mesti seorang anak sulung kecuali kerana suatu kecacatan. Anak sulung. Dia tapi hasil tu jadi ke Husain tu gimana? Bukan anak sulung hasil. Hasil pergi ke Husain. Betul ke hasil tak ada anak sulung? Jadi dia ni tunggal lah. Tunggal anak cucu ni berasa kedai. Tidak ada prinsip pun sebenarnya. Tidak ada ketegasan ataupun memegang prinsip yang jelas Syiah ni. Ada keadaan tertentu yang tukar pula dah. Tu jadi keluar timbulnya Syiah Ismailiyah nah, dan dengan Ja'fariyah pecah dua tu gitulah. Syiah kalau kira saya Ismailiyah dia lebih sulung, lebih habis daripada Ja'fariyah, tak apalah. Tapi nak ceritanya gitulah. Sebab dia tidak jelas tengok dah. Yang main sangka-sangkaan. Akidah pun main sangka-sangka. Ini masalah sangka-sangka tidak mau pegang prinsip yang jelas ni. Dia akan jadi sangka gini luah lah. Dan sekali kan. Jadi sesak barat lah. Yang keempat, tidak dimandikan mandi suci kecuali oleh imam sebelumnya lah. Kalau mandi suci macam mandi baptis lah. So macam orang Kristian ni, dia ada mandi suci lah. Kadang-kadang mandi suci ni mari kepada silap-silap pun ada dah. Kena mandi lah, mandi lima lah, mandi gapa lah, mandi minyak macam-macam mandi dah. Dia kata tidak ada kena karut, tapi kat kita rusun lah. Takut usul-usul karut ni sebenarnya masuk daripada budaya-budaya luar dah. Hindu ke Buddha ke Kristian ke tahu lah. Yang kelima, sepadan dengannya baju besi Rasulullah SAW. Dia kata kena padan baju besi kan. Macam mana? Syiah ni nak. Yang keenam, padanya ada senjata Rasulullah SAW. Kena mewarisi senjata lah. Dan imam-imam dia mesti mewarisi senjata Rasulullah. Yang ketujuh, mesti seorang yang paling berani dan paling alim daripada manusia. Itu pun dia katalah dah. Sedang kita, kalau kita kaji, Hasan Hussein pun tidak paling alim. Paling anak cucu Nabi tu dah. Anak cucu Nabi paling alim dia. Dia lebih alim Muhammad bin Hanafiyah. Anak Ali ni paling alim Muhammad bin Hanafiyah. Mak lain lah. Tak bukan Fatimah lah. Tapi dia lebih alim lah dah. Daripada Hasan Hussein sekalipun lah. Gitu masalah lah. Tapi bagi dia kata tak alim lah. Lepas tu yang ke-8, tidak berihtilam dan berjunub. Tak mandi, tak nipi basah lah. Dan tidak berjunub kan. Macam mana lah. Yang ke-9, mengetahui perkara yang berlaku dan perkara yang akan berlaku. Nak jadi Tuhan ni tak? Yang akan imam dia tahu perkara yang akan berlaku. Tidak tersembunyi kepadanya sesuatu. Tahu berlaku. Angkat Allah lah sekali jadi Tuhan imam dia. Yang ke-10, padanya ada sekalian kitab yang diturunkan oleh Allah SWT dan dia mengerti kitab-kitab itu walaupun berlainan bahasanya. Kitab Zabur, Injil, Taurat pun. Email 12 je ada dah. Quran pun 3 kali ganda lah macam-macam lah.
Sebenarnya email dia pun tak kata. Dia reka atas nama imam. Tak? Gitulah. Yang ke-11, dilahirkan dalam keadaan sudah berkhatan dan boleh melihat di belakangnya seperti perkara di hadapannya. Dia ambil sebahagian. Dia kata Nabi pun berkhatan. Karut lah tu. Sedangkan Nabi pun tidak berkhatan. Ni masa dulu kat. Ia kira cacat lah. Berkhatan bayi, baby tu berkhatan dia. Sunat lah. Ikut orang dulu kat. Cacat lah. Dia kena sunat dengan cara biasa. Baru tidak cacat. Kalau khabar beranak tu khatan dah. Cacat ni nak. Tapi tu nak beri ni. Cerita-cerita karut. Mula banyak dah. Hak Nabi boleh melihat di belakang Nabi tu tak? Semaya Nabi. Nabi nampak orang belakang semaya dia macam mana. Tu Nabi dah. Tapi dia boboh kepada imam dia 12 pun tahu dah. Yang ke-12. Tidak mempunyai bayang. Dah. Ni yang kata Nur Muhammad ke apa. Kadang ada unsur cahaya dah. Nabi tak punya bayang mana. Ada dalilnya dah. Nabi ada bayang apa biasa. Macam manusia dah. Tidak mesti ada dalil yang sahih. Ada yang sahih cerita Nabi tak ada bayang ni. Tapi biasa Nabi ada bayang. Dan Nabi berteduh di bawah bayang. Tidaklah awal sentiasa tutup Nabi dah. Tidak. Nabi berlindung di bawah bayang, di bawah pokok, di bawah apa lindungan. Yang ke-13, mempunyai kedudukan yang paling tinggi daripada para rasul dan malaikat muqarrabin. Imam 12-nya lebih daripada rasul, lebih daripada malaikat. Mengikut Syiah. Okey, konsep walatul faqih. Walatul faqih ni konsep kepimpinan ulama lah kira dah. Faqih dia menggantikan imam. Ulama menggantikan imam 12 dia lah. Sebab imam 12 dia ghaibah lama sangat. Lama sangat ghaibah kubra tu. Sampai ke seolah putus asa lah dah. Sehinggalah Imam Khamenei Syiah tu buat satu teori baru iaitu walatul faqih, kepimpinan ulama. Menggantikan kepimpinan imam 12 dia. Okay, kuasa negara mengikut teori walatul faqih ni ialah kuasa ketuhanan dan mutlak. Sehingga boleh membatalkan mana-mana ketentuan syariat. Jadi boleh batal, dia boleh buat hukum fiqh baru dah, hukum baru dah. Kepimpinan ulama ni boleh tukar hukum baru. Tak kira dah ikut aku sunnah ni. Ni cara kepimpinan ulama daripada Syiah lah. Kalau kita ikut sistem dia kan. Jadi ulama tu tak salah sikit abuk dah, tak boleh tegur dah. Okay, pertama walatul faqih ialah satu teori baru jadi menegakkan sebuah kerajaan Syiah. Kerana mengikut Syiah sebenarnya tidak ada sesebuah kerajaan yang boleh ditubuhkan atau ditegakkan sebelum kemunculan Imam Mahdi. Nak cara ke Imam Mahdi ni, yang paling suka sangat berahi sangat ni Syiah ni. Tapi lah ni bunyi Sufi pun berahi juga dah. Dulu tarekat-tarekat pun berahi juga dah. Jadi tarekat-tarekat kan dia berahi benar juga Imam Mahdi dah. Dan sekali ada teori bayar lah mesti gini. Kalau ada tokoh-tokoh tu ada ilmu hadis dah lah. Tapi kalau dia kuat Sufi, dia akan jadi nak percaya Imam Mahdi. Imam Mahdi percaya, memang lah kena percaya. Tapi dia percaya cepat. Mesti zaman ni lah, tahun ni lah, mesti orang ni lah. Bahkan tabligh pecah dua tu kan ada usul ni juga lah. Asal-asal tidak mahu lantik ketua dah. Ada 4 orang tak lantik ketua, tunggu Imam Mahdi dah. Ada usul tu juga dah. Sehingga lah di Nazmuddin tu dah. Syekh apa nama dia Maulana Agap. Dia lantik lah dia nak mengarut tak ada ketua macam mana dah. Di Karachi juga kadang-kadang nak kuat sangat dah. Masalah ni memang dia tak apa tapi seolah dekat sangat siapa kena bersedia sangat siapa kau cepat menghukum orang tertentu ni sebagai Imam Mahdi lah. Orang ni akan sambut Imam Mahdi lah. Dah. Ulama Jemaah Tabligh kena sambut Imam Mahdi lah. Dah. Ada pula sini Malaysia ni hak politik-politik pun bunyi juga dah. Ada tu kita kata ya. Menabihi lah. Daripada timur pula dah nak untuk sambut Imam Mahdi lah. Imam penggaruk belakang lah. Tak sedap menetapkan lah. Dia siapa masuk akan mari dah. Tak nanti ke siapa-siapa dah. Kadang telajak abad lah sekali bertahun-tahun lah. Siapa ke pecah Jemaah Tabligh tu, gitu juga ada unsur tu. Okay, setiap negara yang tegakkan sebelum kemunculan Imam Mahdi adalah tidak sah mengikut Syiah. Asal-asal tak sah. Walaupun pembawanya berada di atas jalan yang benar sekalipun. Jadi terpaksa buat teori baru walatul faqih. Kerana asal-asal ni Syiah tak boleh buat negara selagi Imam 12 dia tak mari dah. Imam 12 dia pula
Muhammad bin Hasan Askari dah. Bukan Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Hasan Askari tu. Tak keluar dah. Tak gua mana dah. Al-Qulaini meriwayatkan daripada Abi Basir, daripada Abi Abdullah, yakni Ja'far As-Sadiq. Bila berkata setiap orang yang menjulang bendera sebelum kemunculan Al-Qaim adalah taghut. Syaitan lah. Yang disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ar-Radah min Al-Kafi jilid 8 halaman 295. Akak bendera seolah negara lah dah. Sebelum Imam Mahdi mari ni, dia tahu dah kata dah. Pensyarah kitab Al-Kafi Maulana Muhammad Saleh Al-Mazandarani. Maulana juga ni. Pensyarah kitab Al-Kafi ni. Syiah ni nak wafat 1080 Hijrah. Dalam syarahnya terhadap kitab Al-Kafi, kitab Kafi macam Sahih Bukhari kita dah. Yang dianggap sebagai syarah Al-Kafi menulis walaupun orang yang menjulannya itu menyeru kepada kebenaran sekalipun. Syarah Al-Kafi jilid 12 halaman 371. Okey, yang kedua dah. Walatul faqih, konsep kepimpinan ulama, adalah satu teori penubuhan negara yang dikemukakan oleh Khomeini dengan alasan boleh menggantikan imam, nak ganti imam 12 dia lah. Dalam menubuhkan sesebuah negara dan penubuhan itu dianggap sah selepas mereka berputus asa pada hakikatnya dengan kemunculan Imam Mahdi yang belum datang. Lebih 1000 tahun lah. 1000 berapa dah? 1000 lebih 1200 Hijrah, 1200 tahun lebih dah. Nak tunggu Imam Mahdi dia ni pada atas 200 Hijrah tu hilang dari Imam 12 dia dah. Jadi tak ada 300 Hijrah tu hilang dari Imam 12 dia. Dekat 1200 dah. 1200 dulu, tahun dulu Imam Mahdi hilang. Dia putus asa kan boleh buat teori baru walatul faqih kepimpinan ulama. Dalam kitab Al-Hukumah Islamiyah halaman 74 dah. Poin ketiga dah. Oleh itu kuasa tegak di atas walatul faqih adalah mutlak. Dan bersem macam konsep Imam Mahdi 12 lah. Imam 12 dia macam Tuhan kan. Imam dia tu macam Tuhan lah. Seperti nyatakan oleh Khomeini sendiri. Jadi serupa walatul faqih kepimpinan ulama ni boleh ganti imamah Syiah dah. Seperti suratnya yang ditujukan pada Presiden Republik Iran, Ali Khamenei dah. Presiden yang lain Ghana ni. Ditujukan pada Khamenei, ditujukan pada Presiden Republik Iran Ali Khamenei yang kemudiannya disebarkan oleh sebuah akhbar rasmi Iran, Kehan Bilangan 182. Ia diterbitkan pada 23 Jamadil Awal 1408 Hijrah dengan tajuk sesungguhnya kerajaan boleh menyepikan masjid atau merubahkan masjid dan kerajaan lebih utama daripada semayang. Kerajaan lebih utama daripada semayang. Ulama ni Khamenei. Macam mana dia boleh paksa? Masalah dia paksa tu habis ke ulama lain pun kena bunuh, kena tangkap, kena ulama Syiah lain pun kena sah ke ulama Ahli Sunnah. Ulama Ahli Sunnah ni kupu setepak je bom ni. Lepas yang menang tu je kupu, kononnya kupu sekupu. Ahli Sunnah ni, ulama Ahli Sunnah kupu duk setepak tu, bom habis mati. Okey. Dalam surat itu Khomeini menulis sesungguhnya kerajaan adalah cabang daripada kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus dan antara hukum Islam yang utama dan lebih diutamakan daripada semua hukum cabang itu adalah salat, puasa dan haji. Jadi hukum cabang itu solat, puasa, haji pun lebih besar lagi hukum kerajaan dah. Cabang daripada kuasa Rasulullah. Dia mementingkan kekuasaan lah. Kadang-kadang selajak rigid ni kuasa ni masalah juga dah. Dia setengah saya pernah ikut satu usrah ke apa dah. Dia cerita penting kerajaan, penting kuasa. Kadang-kadang lebih kurang Syiah juga nak fikir dah. Over sangat. Betul lah kuasa tu dah. Kita dengan kuasa kita boleh buat banyak perkara. Tapi tidak segala-galanya dengan kuasa. Kadang-kadang dengan perbincangan. Kita tak pakai kuasa pun kita boleh bincang baik dengan pemerintah. Lebih jauh lebih baik daripada kita jadi pemerintah sendiri. Bincang kuasa berbincang. Berdiplomasi berbincang. Jangan mengkahkin macam jadi khawarij kita lakon betul oleh salah. Oleh itu harus bagi penguasa menyepikan masjid. Mengikut Syiah ni boleh kosongkan masjid ketika perlu dan merobohkan masjid sekalipun boleh. Penguasa kepimpinan ulama dia itulah juga boleh membatalkan mana-mana hukum Islam boleh batal walaupun ia berkaitan dengan perkara ibadat atau bukan ibadah jika hukum itu bercanggah atau bertentangan dengan kepentingan Islam. Islam dia, kajian dia lah, parti dia, jemaah dia lah. Parti Islam dia.
kepimpinan ulama dia menyebabkan boleh habis Islam pun boleh dibatalkan ikut ulama dia. Penguasa boleh menghentikan ibadah haji yang merupakan kewajipan Islam yang penting apabila maslahat negara Islam menghendaki demikian, kerana kerajaan ini adalah kekuasaan ilahi mutlak. Kuasa kerajaan Iran itu, kerajaan Republik Islam Iran kata kononnya dah, adalah kekuasaan Tuhan yang mutlak dah. Zuhila Ar-Murtadah halaman 249. Itu Syiah yang berbeza dengan sistem khilafah dah. Itu hak karutlah tidak seperti sistem khilafah. Sebenarnya tidaklah kompleks mana sistem khilafah. Yang penting ada ketua dan melaksanakan hukum Islam dan adil. Nah, keadilan itu lebih yang penting lah. Hukum Islam sendiri itu mesti ada setiap hukum Islam berdiri di atas keadilan. Kalau buat hudud tak adil, tak ada faedah. Nah, bukan hudud tu dah. Itu menunggak agama dah. Gitu keadaan dia kena keadilan dah. Cara pelantikan itu luas lagi lah. Nah. Okey, sekarang ni bicara perbezaan antara sistem khilafah dengan sistem-sistem lain. Lawan sistem-sistem lain. Sistem khilafah berbeza daripada sistem pemerintahan lain yang terdapat di dunia ini. Ini kerana sistem khilafah tidak mungkin dapat dikategorikan ke dalam mana-mana bentuk pemerintahan yang pernah dikenali dunia ini. Nah. Gitulah mana asli tulis ni, seolah tidak. Islam tu lain, benda tu lain dah. Tapi kita hidup dalam zaman moden ni, kita kena terima hakikat. Nah. Nak kata 100% barak salah pun tidak. Nah, ada perkara ni perkara dunia, perkara yang boleh menerima perubahan dah. Dia tidak rigid dah. Perlantikan sistem parlimen ke apa benda tu tidak rigid. Itu adalah melalui pengalaman manusia dah. Kenapa timbul raja berpelambagaan ni? Sebenarnya pernah pergi di Britain di British. Di England ni, di British tu pernah berlaku peperangan antara rakyat dengan raja dah. Ada kuasa eksekutif tu, kuasa pemerintah pengurusan tu beri pada Perdana Menteri tu, timbul Perdana Menteri ni, raja ni. Tidaklah hapus 100% kuasa dia, tapi dalam hal tertentu dia ada kuasa, dalam hal tertentu diserah kepada Perdana Menteri dan parti itulah, parti Perdana Menteri dia. Itu melalui pengalaman lah, cara untuk mengekan kuasa veto raja ni. Nak kata salah 100% benda tu pun tidak juga rasa dah. Pasal dia mengelakkan daripada kuku besi raja dah. Mengurangkan kuasa raja. Dah. Supaya dipindah sebahagiannya dipindah kepada rakyat, iaitu melalui lantikan Perdana Menteri melalui itulah demokrasi dah. Ada baik juga. Tapi nak kata 100% betul pun tidak juga dah. Islam ni nak keadilan lah nombor satu dah. Cara dia sebenarnya tidak rigid sangat dah. Sebab itulah ni bunyi kerajaan Islam mana kecuali Arab Saudi gapo lah tak dah. Tempat lain tu banyak dilaksanakan demokrasi dah. Tapi tidak, kita tak boleh rigid siapa kau kata berakidah dengan demokrasi tu betul belaka tidak dah. Dia hak jahil, ramai rakyat jahil gak. Gitulah dah. Percaya pada fitnah. Propaganda dah. Provokasi percaya habis. Kita apalah, ini kerana sistem khilafah tidak mungkin dapat dikategorikan ke dalam mana-mana bentuk pemerintahan yang pernah dikenali dunia ini. Okey, khilafah dan teokrasi. Dia kata lain lah. Setengah orang ni. Yang kritik Islam dia kata khilafah dan teokrasi itu sama. Tak apalah kita bincang. Sistem khilafah ini terikat segala polisi dan hukumnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagai perlembagaannya. Tidak sama dengan sistem teokrasi. Walaupun pada dasarnya sistem khilafah bertanggungjawab menegakkan agama. Ada orang menyamakan lah teokrasi kata. Kalau sistem Islam pun, kerajaan Islam kat teokrasi kata. Kerajaan agama lah teokrasi bagi mereka dah. Sistem khilafah tidak menyandarkan kekuasaannya kepada Allah SWT. Dia tidak menganggap ahli agama sebagai wakil Tuhan. Yang mempunyai hak istimewa tetapi hanya menyandarkannya kepada jemaah umat. Dia tidak sandar kepada Tuhan. Sikit-sikit mereka akan tebuk atak. Mereka akan turun mengundi dah. Tu seolah dia ni wakil Tuhan dia. Dia tahu belaka Tuhan nak apa ataupun dia beli arah Tuhan. Beli arah malaikat dah. Tidak gitu sistem khilafah ni, dia tidak sandar pada Allah. Dia katanya musyarak. Bersama keputusan musyarak. Bukan bersama tak musyarak pun tak apa, malaikat tu sama dah, tolong dia sama dah. Tu jadi benda yang wakil Tuhan lah, kerajaan Tuhan, kerajaan langit. Ahli agama tu sebagai wakil Tuhan. Tu bukan sistem khilafah tu dah. Dia akan bersandar pada majmu'ah umat, kepada musyarak dah. Ni rakyat negeri ni keputusan musyarak, keputusan
Jemaah menteri keputusan mesyuarat semacam ada. Yang pentingnya bersyura. Sekiranya sistem khilafah itu sama seperti teokrasi. Macam tadilah kepimpinan ulama wakil Tuhan tadi. Teokrasi sungguhlah. Khilafah tidak gitu lah. Sudah tentu pada khilafah pasti dapat mengampunkan orang yang bersalah. Dah. Dia akan ampunkan orang ni. Dia ampunkan orang ni. Ikut dia. Dia ampunkan dah. Buat konsep pun boleh memusnahkan musuh Islam. Contohnya. Macam-macam dah. Kerana pok dia. Orang lain masuk neraka. Jadi tidak gitu dah. Jadi khalifah tak mampu mengampunkan dosa siapa yang bersalah. Dan terlepas daripada hukuman yang dikenakan pada manusia tak boleh. Semua kena ikut undang-undang seperti biasa. Tak kira raja, tak kira anak beranak, pemerintah. Itu cara khalifahnya sebenarnya. Dan bertindak suka hatinya tidak. Khalifah tidak ikut bertindak ikut suka hatinya, dia kena ikut undang-undang dah. Nama khalifah dan semua kekitangan pemerintah khalifah ini terikat dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Itu cara khalifah betul lah. Tapi lepas tu jadi nak pergi kau teokrasi sikit, kau nak jadi ke liberal kau gana tu, khilafah tu. Ada zaman-zaman jadi sufi lah, nak jadi terlampau sufi dah. Tu macam-macam lah. Tapi yang pentingnya asalnya khilafah sebegitulah. Okay, khilafah dan demokrasi. Walaupun sistem khilafah kelihatan mirip, hampir sama dengan demokrasi dari segi menegakkan kerajaan, menukar dan menjayakan matlamat kerajaan mengikut fikiran rakyat. Supaya tidak berlaku kuku besi ke zalim ke apa. Selain itu, rakyat kelihatan akan mendapat hak persamaan dan merdeka. Nampak? Boleh hak memilih. Tetapi dalam sistem khilafah, rakyat tidak boleh bertindak semena-menanya. Bukan ikut nafsu rakyat. Kadang-kadang rakyat ni mentipu kepada orang politik semangat membuta tuli dah. Dia tipu perkauman lah. Siapa perai rakyat ni balik bawah ni nak. Balik atas ni dia perapi-perapi je. Sebab dia nak ambil kepentingan politik. Sistem khilafah bukan undang-undang negara. Dasar hidup urusan luar dan urusan dalam negeri mengikut keinginan dan nafsunya. Bukan nafsu khalifah. Namun dalam sistem khilafah ada undang-undang Allah SWT dan Rasulnya. Yang tertinggi ikut sunnah. Dan sentiasa mengawal keinginan masyarakatnya. Ikut nafsu masyarakat. Nak diskusi macam-macam. Dekik gede. Tu payah nak betul ni. Ikut masyarakat dah. Kita rakyat pergi merajah pun dah. Pergi masjid sikit je. Pergi tempat konsert juga. Tak tahu dah. Berpuluh ribu. Habis beribu tiket pergi dah. Nampak kan? Jadi kena kawal. Khilafah kena kawal keinginan masyarakat, prinsip akhlaknya, hukum dan pimpinannya. Negara Islam memakai sistem khilafah menuju ke satu matlamat yang tidak ada satu kuasa pun berhak memesong ke arah tujuannya, termasuklah kuasa pelaksana, kuasa eksekutif, kuasa kehakiman judisiari, kuasa perundangan legislatif dan juga orang awamnya. Jadi semua tu tidak boleh pesongkan arah sistem khilafah dia. Pelaksana ke kehakiman ke perundangan ke orang awam pun semua kena berada dalam dasarnya benar, tidak memesongkan sistem khilafah. Sistem khilafah adalah sistem yang ideal yang menurut sifat semula jadinya lah. Hanya boleh dijalankan oleh orang Islam, tetapi semua orang bukan Islam yang patuh pada khilafah. Dalam batas negara Islam itu mendapatkan hak kemasyarakatan seperti orang Islam juga. Ada hak yang hampir sama je, benar dah. Kadang-kadang sebab itu zaman Umar lagi dah. Orang Islam bayar zakat. Tiba-tiba nak kutip dipanggil kharaj ke apa dah. Cukar ke apa kepada orang kafir ni. Orang bukan Islam. Orang kafir sepanggil zakat juga dah. Sebabnya kadang-kadang tika sikit je tukar nama dah. Umar pun seolah mengada panggil zakat juga dah. Padahal benda tu lain dari segi hakikatnya. Zakat ni membersihkan harta untuk orang Islam. Untuk dapat redha Allah, untuk dapat pahala. Satu ibadah. Orang kafir ibadah apa bayar cukar pun tak boleh pahala dah. Okey, khilafah dan republik. Sesungguh pun sistem republik menyerupai sistem khilafah. Republik Islam lah, republik gapo lah. Macam republik banyak kan negara putih gapo republik. Menyerupai sistem khilafah dalam hal pelantikan, namun di sana tidak terdapat satu sistem republik yang membolehkan pelantikan ketua negara untuk seumur hidup seperti dalam sistem khilafah. Sistem khilafah ni boleh sampai seumur hidup dan boleh berhenti tengah jalan pun dah. Ramai apa khalifah-khalifah kita ganti sebelum mati dah. Cumanya ngelah-ngelah tu macam Uthmaniyah tu sampai mati kebanyakan dah. Tapi cepat muda mati muda raja khalifah sebab perai kuat dah.
Kadang-kadang nak anti kurus pun payah juga dah. Poni ni, Turki ni. Khalifah Uthmaniyah ni Allah lah. Perai tak berhenti dah. Hidupnya perai dah. Termasuklah khalifah dia. Okay, khilafah dan kediktatoran. Sistem kediktatoran sama sekali tidak serupa dengan sistem khilafah. Kerana sistem khilafah bersendikan pemilihan, bersendikan syura dan bai'ah. Ya ada berlaku, ya ada pemilih. Ya ada unsur-unsur macam demokrasi pun ada yang bersifat adil lah. Nah, ada perbincangan. Bukan main kahking aku ketua, ikut aku berlaku dah. Selain daripadanya, batas yang jelas bagi kepatuhan rakyat kepada pemerintah. Dan adanya pula keharusan merucukkan jawatan khilafah. Itu daripada khilafah dalam keadaan tertentu. Boleh jatuhkan ke khalifah lah. Kena ikut sistem dia lah. Kepo kita lah ni, ya ada sistem tu jadi mudah. Tak ada sistem kat payah lah. Jadi perai tak ada sistem. Ada sistem kat contoh di Malaysia ni, dia panggil usul tak percaya dah. Boleh jatuh lah. Selagi tak guna susu tak percaya, tak jatuh. Itu lah. Tahan lah sikit. Tak jatuh pertumpah darah. Tapi kita ni sudah tahan lagi ada raja. Raja tu atas daripada Perdana Menteri. Tapi kalau tidak ada negara yang tidak ada raja, ia jadi sukar sikit lah. Sistem beraja tak ada Perdana Menteri. Dah. Payah sikit lah macam mana. Dah. Okay, namun dalam sistem kediktatoran, semua yang tersebut itu tidak ada khilafah dan sistem beraja. Dah. Begitu juga sistem khilafah berbeza sama sekali dengan sistem beraja. Kerana Islam tidak mengenali sistem kekuasaan berdasarkan warisan dan berdasarkan keturunan. Sistem khilafah dulu tidak. Uthmaniyah ko. Uthmaniyah mungkin berkeluarga macam keluarga dia. Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah kan dia bukan anak raja dia. Kadang-kadang suku sakat lah, sepupu jauh-jauh sikit lah. Nah. Marwah ke apa bukan lah. Yazid anak Yazid ke apa dah jauh dah. Jadi benda tu tidak, sistem khilafah tidak mesti rigid pada anak cucu. Ya. Jadi bahkan Islam menyerahkan kepada umat untuk memilih siapa yang dikendakinya menjadi ketua negara umat juga. Zaman ni enggak menjadi demokrasi. Keunggulan sistem khilafah. Keunggulan sistem khilafah dan keutamaannya daripada sistem-sistem lain dapat dilihat pada ciri-ciri yang istimewa. Antaranya adalah seperti berikut. Pertama, kedaulatan Allah SWT. Al-Quran Sunnah lah. Nombor satu dah. Dah. Yang keduanya, undang-undang oleh Allah SWT dan Rasulnya adalah yang tertinggi. Semua anggota masyarakat daripada seorang pemimpin agung sampai kepada orang biasa terikat dengan undang-undang Allah SWT dan undang-undang Rasulnya. Bukan ikut bawah ketua dah. Kalau ikut ketua kan, dia buat salah, tak salah. Dia langgar PKP, tak kena denda. Lepas tu, dia orang banyak bising, dia bayar sikit. Rakyat kena bayar banyak. Yang ketiga, mempunyai falsafah yang berlatar belakangkan kerajaan Allah SWT dalam alam semesta. Maksudnya terikat. Hebat setara mana kerajaan Islam, hak kita ngaku Islam bawah ni tidak sehebat kerajaan Allah yang luar. Kena tunduk kepada Allah SWT. Yang keempat, mempunyai nilai-nilai akhlak yang tinggi. Kerajaan Islam sepatutnya khilafah tu mesti berdasarkan akhlak yang tingginya. Yang kelima, pemerintahan berdasarkan syura. Ini penting sekali. Syura bincang dan mesyuarat. Bukan berdasarkan kuasa veto dah, ketua. Ni ikut ketua kata gapo? BB dah. Syura dak dah. Yang keenam, dijalankan oleh orang yang berkeyakinan dan punya tanggungjawab keagamaan terhadap tugas yang dijalankan dan jawatan yang disandang. Maksudnya, tugas dia mesti tanggungjawab keagamaan yang terbesar. Khalifah ni lah mana pun dia menjadi ketua bagi umat Islam jugalah. Ketua bagi umat Islam dan ketua pada agama Islam. Jadi dia mesti bertanggungjawab. Jangan waktu-waktu cara ke agama. Yang ketujuh, orang yang memegang jawatan khilafah adalah orang yang bertakwa, berilmu tinggi dan adil dan mempunyai sifat-sifat yang mulia. Yang ke-8, memberi keutamaan kepada kebenaran yang diyakini, tidak kepada suara majoriti atau kelas tertentu. Tadi bertakwa, ilmu tinggi, adil. Sifat mulia lepas ni, benda betul, jangan dia ikut masyarakat majoriti. Ikut masyarakat majoriti ni masalah juga. Dia boleh merosakkan agama juga. Yang ke-9, khilafah adalah sistem milik bersama umat Islam. Mereka sahaja berhak
dan bertanggungjawab dalam menjalankan dan menjalankannya. Mereka sahaja berhak dan bertanggungjawab dalam menjalankan dan menjayakannya. Jadi umat Islam belaka yang bertanggungjawab untuk menjaga sistem khilafah. Dia satu ketua yang menjaga agama dan masyarakat Islam. Yang ke-10, konsep umat menggantikan konsep kebangsaan dan perkauman yang sempit. Jadi umat ni lebih luas ni. Umat Islam, umat tak kira Melayu ke apa, ke Cina yang penting Islam, ataupun umat yang luas berbanding kebangsaan dan perkauman yang sempit ni. Bukan jual Melayu saja dah, Melayu Islam dah. Yang penting semua sekali berhak untuk diperjualkan kebajikan masing-masing ni. Yang ke-11, adanya jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi rakyat dalam wilayah khilafah, sama ada daripada kalangan orang Islam ataupun bukan Islam, semuanya ada jaminan perlindungannya. Yang ke-12, mempunyai matlamat yang jelas, iaitu pertama, menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Itu nombor 1. Adil, hapus kezaliman. Bukan pok dia buat rasuah, sakau, lepas. Orang lain rakyat kecil-kecil ni tangkap. Yang kedua, menegakkan sistem sembahyang dan zakat. Zakat semaya kena jaga dah. Yang ketiga, memajukan kebajikan dan kebaikan serta mencegah segala bentuk kemungkaran. Kebaikan jaga, lepas tu maju benda-benda muka sekak. Inilah ciri-ciri sistem khilafah yang unggul itu, yang merupakan warisan kepimpinan umat Islam yang bernilai dalam sejarah kepimpinan umat. Ia menjadi cita-cita dan tanggungjawab setiap Muslim mengembalikan sistem ini ke pangkuan dunia yang sedang mencari keadilan, kesamaan dan kebahagiaan hidup. Sistem khilafah ini perlu ditegakkan kerana sudah lama berada dalam kezaliman, kekejaman dan kesengsaraan akibat tersisih daripada sistem dijamin oleh Allah SWT ini. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Apa-apa pun, bunyi aja dah nampak sistem khilafah. Tapi, kita laksanakanlah keadilan. Kalau sebut slogan saja khilafah ke, dah, bunyi Islam ke, dasar Islam. Tapi pelaksanaannya tidak. Menghampakanlah. Tidak sebenar-benar sistem khilafah yang ideal yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Setakat itulah perbincangan kita. Lepas ni pula kita sama bahagian kedua, Sayyidina Muawiyah, Khalifah Rashid yang terakhir, kita bincang lepas ni lah. Lepas tu bab lain yang panjang perbahasannya. Wallahu a'lam, subhanakallah muhamdika, subhanakallah muhamdika, subhanakallah muhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.